wujud ke tablet Android yang harga murah tapi still boleh provide performance yang sangat bagus? Senang cerita, sebuah tablet yang berbaloi untuk anda semua beli. Jadi, hari ini saya bawakan kepada anda semua Mi Pad 5, sebuah tablet yang mempunyai spesifikasi yang sangat tinggi tapi dengan harga yang sangat berbaloi. Jadi, kalau korang semua nak tahu kenapa saya cakap macam ni, tonton video ni sampai habis. Let's go! Jadi bila kita bercakap mengenai sebuah tablet, ada beberapa perkara yang perlu kita pertimbangkan. Jadi dalam video kali ini saya akan spesifikkan kepada beberapa kategori, iaitu yang pertama education, yang kedua adalah entertainment dan yang ketiga adalah performance wise. Okey, jadi mari kita kupas satu persatu. Kita mulakan dengan yang pertama, iaitu education ataupun untuk kegunaan pembelajaran ataupun pengajaran kepada lecturer. Okey, pertama sekali bila kita cakap tentang education dan sebuah tablet, perkara yang paling sinonim adalah kita akan kaitkan dengan buat nota. Okey, so notes yang disediakan dalam Mi Pad 5 ni dah cukup sangat-sangat berguna kepada saya. Personally, saya rasa benda ni sangat membantu untuk kita buat nota. Sebab apa? Sebab sekarang age 2022 kan, kita pun kalau boleh dah tak nak guna paper. Sebab bila kalau kita guna buku, sama ada buku tu hilang ataupun buku tu entah ke mana-mana dan bersepah-sepah turutan dia tak ikut subjek, ataupun kalau kita guna kertas kajang, kalau kita buat nota entah lalas sampai ke mana tak tahu nota tu. Tapi dengan adanya this Mi Pad 5 dapat memudahkan kita untuk buat notes dengan application yang disediakan dalam ni, dan juga kita boleh kumpul notes kita tu mengikut kategori ataupun mengikut subjek dalam course yang kita study. Okey, so apa yang menarik dengan buat notes dekat dalam Mi Pad 5 ni? Okey, dekat dalam Mi Pad 5 ni ada satu application Notes, which is application yang memang disediakan oleh Xiaomi, bukan third party. Okey, so dekat dalam Notes ni kita boleh pilih sama ada kita nak type menggunakan keyboard ataupun kita nak touch screen, ataupun kita boleh juga menggunakan stylus pen, which is stylus pen ini dijual secara berasingan. Okey, so apa kelebihan kita guna stylus pen ni? Dia ada juga correction. So maksudnya waktu kita tengah buat nota ataupun kita tengah melukis anything, dia dapat bantu kita untuk buat bentuk yang lebih accurate. Contohnya kalau kita buat bulat, kita hold and then dia akan jadi bulat yang betul-betul cantik, segitiga, bentuk bintang, bentuk love dan sebagainya. Itu adalah antara features Smart Pen dan juga yang disediakan dalam Notes ni. Okey, seterusnya untuk education, selain daripada notes, kita juga akan kadang-kadang kita dapat task untuk lecturer bagi kita untuk buat presentation melalui video. Okey, jadi untuk proses video editing sepanjang saya menggunakan Mi Pad 5 ni, saya rasa sangat senang. Sebab apa? Sebab dia mempunyai skrin yang sangat besar, which is sebesar 11 inci. Dan pada saya ia adalah sebuah pengalaman yang menyeronokkan untuk edit video. Sebab sebelum ni saya menggunakan telefon bimbit saja, which is sangat mempunyai ruang yang sangat kecil dan juga agak menyukarkan proses editing tu sendiri. Okay, next, selain daripada buat video presentation, kita juga of course sekarang kita kelas pun dah jarang pergi secara face to face, betul? Okay, jadi dengan menggunakan Mi Pad 5 juga kita boleh mengadakan online meeting ataupun meeting mesyuarat secara atas talian dengan menggunakan sama ada Microsoft Teams, Zoom dan juga Google Meet. Dan saya telah sendiri menggunakan Mi Pad 5 ni untuk tujuan mesyuarat secara atas talian, dan saya sangat berpuas hati kerana tidak berlaku sebarang permasalahan seperti panas yang melampau, bateri drain yang sangat cepat. Tak. Dalam masa saya menggunakan Mi Pad 5 ni untuk tujuan mesyuarat secara atas talian ataupun tengah kelas, bateri pada saya sudah mencukupi dan sangat bertahan untuk beberapa kelas yang kita hadapi sepanjang hari lah. Mi Pad 5 ni juga sangat berguna kepada lecturer untuk proses pengajaran, sebab antara yang digunakan oleh pensyarah saya sendiri adalah contohnya
sekiranya ada penerangan yang perlu ditunjukkan secara visual, maka dengan presentation kita boleh conteng dekat atas ni terus. So student dapat faham. Contohnya dekat slide kita nak conteng, kita nak highlight dekat sini, kita nak bulatkan perkataan ni, semua tu boleh dibuat dekat dalam ni. Okay, which is perkara ni sangat memudahkan lecturer untuk proses pengajaran dan dapat membantu student untuk faham dengan lebih mudah. Okey, selesai untuk kategori yang pertama, which is education. Kita beralih kepada kategori yang kedua, iaitu entertainment. Okey, jadi untuk entertainment ni yang pertama kita lihat daripada segi gaming. Okey, sepanjang saya menggunakan Mi Pad 5 ni, saya dapati bahawa pengalaman bermain game dalam Pad 5 ni sangat-sangat menyeronokkan dengan sound system yang sangat menarik dan sangat sedap didengar, kerana Mi Pad 5 ni menggunakan Dolby Atmos, which is audio dia sangat superb, dan juga refresh rate setinggi 120Hz, which is kalau kita main game tu sangat-sangat lancar dan sangat-sangat smooth. Sangat berpuas hati dengan gaming di dalam this tablet. Dan saya juga ada bagi peluang kepada kawan-kawan saya untuk menggunakan this tablet untuk main game, antaranya adalah Mobile Legends, Need for Speed dan sebagainya. Dan mereka juga berpuas hati sebab tak ada lagging yang berlaku sepanjang main game. Mereka menyatakan pengalaman yang sangat seronok bermain game di dalam tablet ni. Okey, selain tu untuk entertainment, kita juga kebiasaannya student ada masa yang terluang mesti kita nak tengok movie, betul? Okey, dengan menonton Netflix dan juga YouTube di dalam this tablet, saya rasa sangat berpuas hati. Sebab apa? Sebab this tablet sebesar 11 inci, which is size yang sangat optimum untuk kita menonton video ataupun movie, dan juga dengan menggunakan IPS LCD, gambar yang dihasilkan sangat-sangat cantik. Saya sangat-sangat berpuas hati menggunakan this tablet. Selain itu juga, selain daripada kita nak tengok movie dan juga main game, of course kita juga sambil-sambil study, kadang-kadang kita nak dengar lagu, betul? Okey, dengan speaker yang menggunakan Dolby Atmos quad speaker, ada 4 speaker yang disediakan, di bahagian 2 di bahagian atas dan juga 2 di bahagian bawah. Pengalaman mendengar lagu dan juga muzik ni pada saya sangat menyeronokkan. Sebab bunyi dia yang sangat bass, yang sangat cantik, walaupun pasang yang kuat, tak ada berlaku pecah dan sebagainya. Saya sangat berpuas hati dengan menggunakan this tablet untuk mendengar lagu. Kadang-kadang dalam kereta pun saya dah tak pasang radio, saya just pasang this tablet and then buka YouTube and then pasang lagu sepanjang saya drive. Sambil-sambil drive pun boleh dengar dekat sini pun dah cukup, sebab bunyi dia sangat sedap and sangat kuat. Tadi kita dah selesai bahagian education dan juga entertainment. Last but not least, kita akan masuk bahagian performance. Okey, macam mana yang saya nyatakan sebentar tadi, this tablet menggunakan IPS LCD sebesar 11 inci. So, untuk kita tengok movie dan tengok video sangat-sangat seronok, sangat-sangat berpuas hati sebab skrin yang digunakan adalah IPS LCD. Sangat cantik untuk kita tengok video. Color yang dihasilkan sangat cantik sebab dia boleh buka sampai 2.5K. And then, kelebihan dia hanyalah kita boleh tengok dengan sangat cantik apabila kita dalam tempat indoor. Tapi kalau kita berada di tempat outdoor, kekurangan IPS LCD ni adalah dia akan brightness dia tu tak cukup untuk kita tengok dekat outdoor. So kalau kita nak compare indoor dengan outdoor, dekat outdoor memang agak sedikit gelap lah untuk IPS LCD. Kalau kita nak cantik, dia pun memang betul-betul memerlukan OLED display. Okey, selain tu juga menu untuk multitask dekat dalam this tablet semakin banyak. So maksudnya kita boleh multitask, kita boleh split screen. Contohnya sambil-sambil kita buat kerja, kita nak buka YouTube, and then contoh sambil kita tengah buat notes, kita nak buka Google, and then whatsoever, kita boleh dengan sangat mudah. Kalau dia pengalaman akan lebih seronok kalau kita gunakan secara landscape. So size dia juga boleh dibesarkan, dikecilkan, bergantung kepada kemahuan kita. Maksudnya sambil-sambil kita buat kerja, kita boleh tengok video YouTube, sama ada kita nak buat notes daripada lecture dekat YouTube, ataupun kita nak sambil-sambil kita buka Microsoft Word, kita buat kerja, kita nak tengok sekali dekat sebelah kita nak buat Word, sebelah kita nak tengok maklumat untuk kita cari. So dia dapat memudahkan kerja kita, dapat melancarkan kerja kita lah. And then untuk screen, apa yang boleh dikatakan adalah sangat smooth, tak ada bug langsung sepanjang saya menggunakan, dengan refresh rate setinggi 120Hz, penggunaan yang sangat lancar, dan saya sangat berpuas hati menggunakan this tablet dengan harga yang sangat berpatutan, tapi spesifikasi yang ditawarkan sangat-sangat tinggi. Selain itu juga, dekat mana kita akan rasa keseronokan dia adalah dengan
sewaktu kita menggunakan aplikasi seperti Facebook, kita baca, kita buka Google Chrome dan sebagainya, sebab dia feeling yang kita gunakan tu sangat seronok. Sebab apa? Sebab dia menggunakan konten yang lebih kurang sama dekat laptop ataupun dekat dalam PC. Okey, tapi berbezanya konten yang sama kita boleh kontrol dekat hujung jari kita. Kita boleh buka anything just dengan touch sahaja. Kita boleh menikmati konten-konten yang sama seperti mana di dalam laptop dan juga PC. Apa yang boleh saya katakan adalah pengalaman menggunakan aplikasi ataupun software yang digunakan untuk tujuan membaca ataupun scrolling, pengalaman dia adalah sangat imersif. Selain itu, untuk melengkapkan penggunaan tablet ini kepada full performance, kita perlukan this stylus pen ataupun nama dia adalah Xiaomi Smart Pen, which is dengan pen ni kita boleh buat pelbagai lagi features yang disediakan. Antaranya kita boleh melukis, kita boleh screenshot menggunakan size, menggunakan bentuk. Kita boleh buat custom screenshot, maksudnya kita nak bentuk petak ke, bentuk bulat ke, kita boleh lukis. Maksudnya kalau kita tekan and then kita screenshot, kita boleh buat bentuk. Kita nak lukis bunga ke, nak lukis bulat dan sebagainya, boleh mengikut kreativiti kita. Smart Pen ni perlu disambungkan ataupun perlu di-connect dengan this tablet secara Bluetooth, so secara wireless. So sangat senang penggunaan dia. Kita just attach dekat sebelah sisi tablet ni, and then bila dia dah connect, kita boleh terus gunakan untuk scrolling, buat editing video, kita nak melukis and buat notes dan sebagainya. Smart Pen ini mempunyai bateri dalam dia, dan cara nak charge dia pun sangat senang. Kita hanya lekatkan saja dekat bahagian magnet dia, and then dia akan charge secara automatik. Tapi segala features yang digunakan untuk di dalam this Smart Pen hanya sewaktu dia ada bateri sahaja. Kalau dia dah habis bateri, memang tak ada guna, sia-sia je 400 kita beli. So kalau nak menggunakan this Smart Pen, kita perlu charge dahulu sampai bateri dia dah mencukupi, and then kita boleh terus buat kerja kita. Ok, next, untuk go lebih mendalam berkaitan dengan performance, tablet ini menggunakan Snapdragon 860 dan juga mempunyai RAM sebesar 6GB dan juga ROM diberi pilihan sama ada kita nak ambil yang 128 dan ataupun 256GB. Dan untuk tablet yang saya gunakan adalah 6GB untuk RAM dan juga 256GB untuk ROM. Sebab saya memang penggunaan saya adalah lebih kepada foto and juga video editing, so saya memerlukan storage yang lebih besar untuk saya menyimpan segala gambar dan juga video yang saya shoot sebelum-sebelum ni. Okey, selain itu juga tablet ini mempunyai bateri yang agak mencukupi, di mana dia menggunakan sebesar 8720 mAh. Pada saya bateri ini sangat mencukupi untuk tablet yang sebesar 11 inci. Dan juga penggunaan dia yang pada saya agak lama, saya tak perlu, maksudnya saya dengan penggunaan saya hanya perlu charge dalam 2 ataupun 3 hari sekali, baru saya akan charge balik, baru dia akan habis bateri. Dan untuk daripada 0 ke 100% akan mengambil masa selama 2 jam lah, sebab bateri dia 8720 mAh. Ok, so sampai di bahagian penghujung sekali, kesimpulan. Ok, so apa pendapat saya secara peribadi berkaitan dengan this tablet? Ok, so untuk kesimpulan ni, saya juga pecahkan kepada beberapa kesimpulan, iaitu yang pertama, untuk kegunaan student ataupun lecturer, ataupun macam saya mention tadi di bawah kategori education, ia sangat, pada saya ia sangat berbaloi, satu investment yang sangat berguna untuk kita untuk memudahkan proses pengajaran dan juga pembelajaran. Dan juga secara automatically bila kita ada device ni, kita akan lebih bersemangat and kita lebih ada reason untuk kita study. Sebab apa? Sebab dalam this tablet, saya rasa untuk penggunaan student ataupun lecturer, untuk penggunaan ringan seperti yang tak menggunakan software yang berat-berat, pada saya sudah mencukupi. Dan kalau kata kita tak ada laptop, dah ada ni saja pun dah mencukupi. Sebab apa? Sebab dekat dalam this tablet kita boleh guna PowerPoint, boleh guna Microsoft Word dan sebagainya. Excel pun boleh dalam ni. So pada saya, untuk penggunaan lecturer ataupun student yang penggunaan light use saja, dah tak ada laptop pun dah cukup. Dia boleh menggantikan laptop tapi tidak sepenuhnya. Maksudnya kalau kita nak present, nak cocok dekat projector, kita tak ada HDMI port dan sebagainya lah. Tapi untuk dari segi
performance dia untuk kita nak buat Words, nak buat PowerPoint, nak buat Excel, everything is okay, dah cukup dekat dalam ni. Okey, itu adalah kesimpulan bagi student ataupun lecturer lah untuk tujuan education. Pada saya sangat berbaloi, boleh beli. Okey, next untuk dari kesimpulan dari segi video dan juga foto editing, pada saya sudah mencukupi dengan skrin sebesar 11 inci. Pada saya dia saiz yang agak, pada saya dia adalah satu saiz yang ngam-ngam pada saya, sebab dia tak terlalu besar seperti device di belakang saya ni, dan dia juga tak terlalu kecil seperti mobile phone. Okey, so untuk penggunaan secara mobile, maksudnya kita lepas shoot sambil-sambil on the way balik, kita daripada shooting tu pun kita dah boleh edit dalam kereta, kita dah boleh transfer and edit dekat dalam ni. Saya menggunakan Lightroom dan juga untuk video, CapCut dan juga VN, sangat penggunaan yang sangat lancar dekat dalam ni. So untuk tujuan video dan juga foto editing sangat-sangat sesuai, sebab apa dia menggunakan IPS LCD, gambar yang sangat cantik, dan juga audio daripada Dolby Atmos, quad speaker, ada 4 speaker, cukup untuk editing video dan juga gambar. Okey, next kesimpulan untuk dari segi gaming, saya boleh katakan ia mencukupi, spesifikasi yang ditawarkan mencukupi untuk kita main game. Dia tak adalah terlalu power, tapi tak teruk untuk kita main game. Dia pengalaman yang sudah cukup pada saya. Dengan harga yang ditawarkan bawah RM2,000, pada saya sangat berbaloi. Okey, so apa yang saya boleh katakan secara kesimpulan, secara keseluruhannya adalah ini adalah satu tablet yang all rounder dengan spesifikasi yang disediakan, macam saya dah mention tadi, macam-macam spesifikasi yang disediakan sangat hebat, tapi dengan harga yang sangat murah. Itu adalah kelebihan untuk jenama Xiaomi. Okey, so dengan hanya tambah keyboard Bluetooth dan juga mouse, benda ni dah seolah-olah boleh menggantikan laptop kita. So ini adalah sebuah tablet, pada saya sebuah tablet yang sangat berbaloi untuk dibeli. Dia boleh all rounder, boleh buat anything, cukup. Dia tak terlalu power untuk buat everything, tapi dia cukup untuk kita buat segala yang kita perlukan, untuk baik student, untuk entertainment, dan juga dari segi penggunaan yang tidak terlampau berat. Okey, so pada saya cukup setakat itu saja. If anything yang korang ada soalan berkenaan this Mi Band 5 ataupun anything saja, korang boleh nyatakan dekat ruang komen. Thank you sebab stay sampai habis dekat this video. Jangan lupa untuk like, subscribe dan share dekat kawan-kawan yang sedang mencari tablet mana yang sesuai untuk mereka. Okey, itu saja daripada saya. Terima kasih semua. Assalamualaikum. Bye.